Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, Al-Laghatu Al-Arabiyah, ELA 4322. Ini bahasa Arab yang kedua. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi perbahasan tentang nombor. Jadi untuk makluman anak-anak didik sekalian, semua nota tentang pelajaran kita ni sudah saya bagi kepada kamu semua, sama ada di dalam grup Telegram dan juga di Google Classroom. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pada nombor 11 hingga 12. Tapi sebelum tu saya tunjuk pada kamu semua kat mana nak cari di Google Classroom dan juga di Telegram lah nota yang akan kita guna sepanjang pelajaran kita ini. Kita buka di grup Telegram. Pergi je di kelas Arab grup kita. Sekarang kamu tengok dekat sini ada pilihan lah, member, media, file, link, music, video, music dan voice. Kamu pergi dekat file, kat sini ada nota 2020. Buka saja di sini. Itu yang pertama. Manakala di Google Classroom pula, buka Google Classroom. Jangan lupa isi kehadiran lah. Kelas Arab. Grup kita. Kelas kita kelas Arab 2020. Di sini kamu terus saja pergi ke classwork. Kat classwork ni saya sudah tulis tajuk dia. Ni nota full PDF. Yang sebelum ni ada saya bagi dalam format dokumen. Yang tu saya dah buang, saya upload balik yang versi PDF. Kenapa? Kerana kalau saya bagi dalam format dokumen, tulisan dia ada yang tak boleh baca, terpisah-pisah dan sebagainya lah. Jadi saya buka nota full PDF. Kamu download saja di dua tempat ni. Dua-dua benda yang sama. Sebagai contoh, dekat sini di Telegram, nota 2020. Gunalah yang mana apps yang boleh buka PDF. Macam saya guna PDF reader. Sekarang ni buka saja. Dan inilah nota kita. Inilah nota yang akan kita guna. Kalau kamu buka di sini pun, kita lihat nota yang sama. Nota yang sama yang saya bagi. Sehinggalah episod muka surat 34. Yang sini pun hinggalah muka surat 34. Dua-dua benda yang sama. Jadi itulah nota yang kita akan gunalah. Jadi lepas buka nota tu, untuk hari ini kita akan sambung lagi pelajaran tentang nombor daripada 11 hingga 19. 11 hingga 19. Kita buka dulu muka surat 20. Dan di sini saya akan buka Word. Word.
Okey, untuk kita conteng-conteng lah. Dekat sini. Draw. Okey, jadi untuk bilangan 11 hingga 19, okey, kita ada dua bahagian lah. Okey. Kita tengok kat sini ada dua pecahan dia. Tapi sebelum tu kita imbas kembali pelajaran yang lalu. Dua perkataan yang paling penting kita belajar iaitu tentang nombor ini, iaitu perkataan adadun dan juga ma'dudun. Okey, apa itu adadun? Apa itu ma'dudun? Okey, adadun itu bilangan, ma'dudun itu benda yang dibilang. Okey. Adadun dan ma'dudun. Kenapa dua perkataan ni penting? Okey, kalau kita tengok di sebelah kiri kita ni, okey, nota dalam nota kita, dekat al-qaidah ni kita ada dua perkataan ini. Saya bulatkan al-adadu dengan al-ma'dudu. Okey. Yang mana dia menceritakanlah di bawah kolom ni, dia menceritakan ciri-ciri dia. Al-adadu apa yang perlu terjadi dan al-ma'dudu apa yang akan terjadi bagi setiap kelas dia. 1 hingga 2, 3 hingga 10, 11 hingga 12, 13 hingga 19. Okey, jadi kalau yang lalu 1 hingga 2 kita mula dengan ma'dud dulu, benda dulu, baru adat. Okey, 1 hingga 2. Okey, wahid hatta isnani. Tapi bagi bahasa Arab, ingat lah, kita baca mulai kanan ke kiri. Okey, kat 3 hinggalah 10, dia ikut aturan dia balik. Bermula dengan adat, baru ma'dud. Okey. Dan adalah sifat-sifat dia. Nanti kamu cek balik video yang pertama, episod yang pertama, siri yang pertama. Okey, tapi untuk hari ni kita akan tengok dulu episod nombor 11 hingga 12. Okey. 11 hingga 12. Okey, ciri bagi adat. Ciri bagi adat. Apa itu ciri dia? Kita tengok yang pertama, dia kata yutabiqani. Okey, jadi perkataan dia ni ada yutabiqani. Apa maksud yutabiqani? Ni yutabiqani. Okey, yutabiqani artinya dia ikut. Kalau kita tengok yang nombor 1 hari tu. Okey, kita tengok 1 hingga 2 perkataan dia yutabiqu. Dekat sini yutabiqani. Kenapa? Okey, sebab 1 dan 2 hari itu kita belajar untuk perkataan nombor daripada 1 hingga 10, dia hanya satu perkataan saja. Contohnya wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, hatta asyaratun. Satu saja perkataan. Tapi untuk bilangan 11 hingga 12 ni dia ada dua perkataan lah. Okey. Contohnya kalau nombor 11. Okey. 11 dalam bahasa Arab iaitu ahada asyara. Okey. Ahada asyara. Kita tengok. Satu perkataan,
dua perkataan. Okey, jadi dua-dua ni akan ikutlah. Ikut dari sudut apa? Okey, dia akan ikut dari sudut jantina. Okey, kita tengok yang pertama ni, ada ta marbutah ke? Tak ada. Ada tanda perempuan yang lain ke? Tak ada. Okey, sebab tanda untuk perempuan ni bukan ta marbutah sahaja. Harus diingat. Okey, kita tengok pada huruf perkataan yang kedua, asyara. Ada tanda perempuan? Tak ada juga. Jadi dua-dua ni lelaki, yang kedua pun lelaki. Itu maksud dia yutabiqani. Okey, seterusnya syarat kedua dia mesti mabni. Mabni ni apa? Mabni ni artinya kekal. Okey, kekal dari sudut apa? Alal fathi juz'aini, iaitu kekal dengan baris atas kedua-duanya. Kat mana baris atas dia? Okey, yang baris atas dia adalah di, okey, saya tukar color pen ni warna merah. Okey, di hujung perkataan. Bukan di atas, di depan, bukan di tengah. Dalam bahasa Arab ni kita bahas tentang baris yang ada di hujung perkataan. Okey, ahada asyara. Dan yang terakhir, syarat khusus bagi nombor 12. Ada bilangan 2 ni sebenarnya saya, kalau ikut yang lepas, saya asingkan. Okey, kenapa? Untuk 2 ni dia tambah syarat khusus mulhaq bil musanna. Kalau sebelum ni kita tengok, okey, kalau sebelum ni kita tengok untuk bilangan 2 kan, isna ni mulhaq bil musanna untuk ma'dud. Bagi ma'dud dia mesti ada tanda 2 lah, iaitu di hujungnya berakhir dengan ani. Contohnya kat sini, al-misal ni contoh. Kita tengok. Okey. Ja'a rajulani. Okey. Imra'atani. Di hujung perkataan ini ada alif dan nun. Okey, bagi ma'dud. Sebenarnya dekat adat pun dia ada, tapi dekat sini adat dia la yuzkar. Nombor, untuk nombor dia sebenarnya ada juga mulhaq bil musanna, tapi dekat sini dia tak sebut. Dia macam dekat contoh saya bagi ni, ja'a rajulani. Pada perkataan rajulani tu kita sudah tahu dia ni 2 orang. Tapi kalau nak letak nombor pun tak ada masalah. Contohnya ja'a rajulani, kita tambahlah nombor kan, perkataan nombor di belakang. Isnani. Okey. Ataupun ja'at imra'atani isnata ni. Okey, macam tu cara dia. Okey, kita tengok dua-duanya akan berakhir dengan alif nun. Ada alif nun. Ni. Itu maksud mulhaq bil musanna. Okey, tapi kat sini kita tengok pada perkataan 12, dia akan jadi isna. Okey, bagi yang yang lelaki, isna asyara. Kalau perempuan dia akan jadi isnata asyara. Okey, nun dia hilang lah. Isnata asyarata. Okey, macam tu. Kalau yang 11 tadi, kalau untuk perempuan dia akan jadi
ihda asyarata. Okey. Ni. Ta ada alif ala nabirah, yakni ya tak ada titik ni tanda untuk perempuan. Okey, dan juga ta. Kalau yang 12 nanti kita tengok ada ta sebelum alif dan juga ta marbutah pada asyarata. Dua-dua dia ikut jantina. Sebenarnya dia bukan ikut dari segi nombor saja, tapi juga untuk benda lah. Benda dia. Contohnya kita kata kat sini untuk perkataan, untuk benda kita tak tengok lagi syarat dia. Okey, syarat untuk benda dekat sini dia berbeza dengan 3 hingga 10. Kalau 3 hingga 10 kita tukar kepada jamak, yang ini kita kembali pada bentuk asal mufrad, dan juga baris akhirnya mesti baris atas. Okey, contohnya hari tu kita bagi perkataan lelaki talibun. Okey, pelajar lelaki dengan talibatun, pelajar perempuan. Okey, kalau kita nak kata ada 11 orang pelajar lelaki, kita akan kata ahada asyara taliban. Okey. 11 orang pelajar perempuan, dia akan jadi ihda asyarata talibatan. Oops. Okey. Untuk ta marbutah dia tak ada tambah alif talibatan. Okey, macam tu je cara dia. Sama juga dengan 12. Isna asyara taliban. Okey. Cara nak sebut daripada 11 hingga 19 ni dia ikut cara 3 hingga 10. Kita mula dengan nombor dulu baru benda. Okey, nombor dulu baru benda. Isnata asyarata talibatan. Macam tu je. Okey. Manakala untuk syarat bagi 13 hingga 19. Okey, untuk 13 hingga 19. Saya kecilkan. Kita kasih contoh kat sini. Okey, dia kata untuk nombor, perkataan untuk nombor al-awwalu. Okey, kita tengok. Untuk nombor 13 hingga 19 sama seperti 11 hingga 12 lah. Dia ada dua perkataan. Okey, tadi ahada asyara, kan? Ahada asyara, 11. Ada dua perkataan, 1 dan 2. Okey, sama juga dengan 13. Dia akan jadi salasata asyara. Okey, dia ada dua perkataan. Syarat dia apa? Okey, al-awwalu yukhalifu. Okey, yang pertama dia akan lawan. Lawan dari segi apa? Jantina. Okey, dia lawan dengan siapa? Lawan dengan benda dia. Okey, sebab tu saya kata untuk subjek pelajaran kali ini sangat penting kita faham betul-betul apa itu adadun dan apa itu ma'dudun. Kita kena kenal jantina benda dulu, baru kita boleh tentukan jantina bagi perkataan nombor. Okey. Dekat sini kita tengok salasata. Salasata ni laki ke perempuan? Okey, perempuan. Kenapa?
sebab dia ada ta marbutah. Okey, ni perempuan. Kenapa dia perempuan? Okey, sebab dia lawan dengan jantina benda. Benda dia mesti lelaki lah kat sini. Okey. Wasani yutabiku. Dan perkataan yang kedua mesti ikut. Ikut apa? Ikut jantina. Macam Ansyara ni kita tengok jantina dia lelaki. Kenapa? Tak ada tanda perempuan. Tak ada ta marbutah, tak ada ya tanpa titik. Okey. Dan syarat kedua dia sama macam tadi. Mabni alal fathi juz'aini. Kekal dengan baris atas kedua-duanya. Okey, macam salah satu baris atas, asyara pun baris atas. Okey, untuk benda pula syarat dia sama macam tadi, mufrad dan juga tamyiz mamsud. Okey, tamyiz mamsud. Mansub. Okey, artinya kita guna perkataan dia yang asal, cuma baris akhirnya kekal dengan baris atas lah. Okey, contohnya kat sini tadi pelajar lelaki, 13 orang pelajar lelaki, taliban. Okey, sama juga dengan yang perempuan. Okey, yang perempuan dia kita dah tahu, talibatan. Okey, talibatan. Okey, maka secara automatik nombor 3 ni akan jadi lelaki. Lawan jantina. Salasa asyara ta. Kenapa? Okey, sebab perkataan kedua mesti tukar jadi perempuan. Dia kena sama dengan tuan dia lah. Dengan benda dia. Benda dia perempuan, maka automatik perkataan kedua jadi perempuan. Cuma perkataan yang pertama kena lawan jantina, lelaki. Okey, ni terjadi daripada nombor 13. Sebab sifat dia daripada yang itu 3 hingga 10 dia bawa ke sini. 13 hingga 19 sama saja. Untuk nombor pun ejaan dia sama, cuma baris akhir dia berbeza. Kalau yang itu kita belajar salasun, kan? Salasatun. Kalau sendiri salasatun. Kalau dalam dalam ayat 3 orang pelajar, dia akan jadi salah satu tola bin. Contohnya. Tapi untuk bilangan belas, dia akan jadi baris atas. Itu je beza dia. Okey, jadi sekarang kita tengok macam mana nak sebut daripada nombor 13 hingga 19. Okey, sama-sama. Kita tengok muka surat 19. Okey. Ni, kat sini. Saya besarkan terus. Daripada nombor 11. Ni. Tengok kat sini. Mulai daripada sini. Kiri dan kanan. Yang biru lelaki, yang oren perempuan. Okey, ahada asyara waladan. 11 orang anak lelaki-lelaki. Ihda asyarata risalatan. Okey, 11 surat. Okey. Salat isna asyara waladan. Isnata asyarata risalatan. Salasata asyara waladan. Salasa asyara salasa asyarata risalatan. Arba'ata asyara waladan.
arba'a asyarata risalatan. Khamsata asyara waladan. Khamsa asyarata risalatan. Sittata asyara waladan. Sitta asyarata risalatan. Sab'ata asyara waladan. Sab'a asyara sini tak bersambung asalnya bersambung. Okey, kita bagi kat sini. Sab'a asya ain boleh sambung dengan shin. Asyara ta. Sab'a asyarata risalatan. Okey. Samaniyata asyara waladan. Samaniya asyarata risalatan. Okey, akhir sekali. Tis'ata asyara waladan. Tis'a asyarata risalatan. Okey, itu sahaja. Kesimpulan dia. Okey, kena ingat. Kalau untuk bilangan 11 hingga 12, okey, dua-dua perkataan nombor dia akan ikut jantina benda. Contohnya, tengok. Ahada lelaki, asyara lelaki, waladan pun lelaki. Tiga-tiganya lelaki. Kalau yang untuk perempuan, ihda perempuan, asyarata perempuan, risalatan perempuan. Okey, 11 dan 12. Okey, dua ni dia sama. Laki, perempuan, perempuan. Benda perempuan, dua-dua perempuan. Okey. Sama. Manakala daripada 13 hingga 19, okey, dia akan lawan jantina. Kalau benda dia laki, okey, yang paling depan, nombor paling depan, okey, 3, 4, 5, 6 tu akan jadi perempuan. Bilangan 10 dia asyara akan jadi lelaki. Okey, kalau benda dia perempuan, okey, yang paling depan akan lelaki. Bilangan 10 dia asyara akan jadi perempuan, asyarata. Okey, itu sahaja untuk bilangan 11 hingga 19. Okey, jadi sekiranya ada sebarang soalan atau ada yang tidak faham, yang tidak jelas, boleh tanya saya di dalam ruangan komen. Okey, begitu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi. Okey, sekian. Terima kasih.